satu wawancara kita, iaitu Majlis Peresmian Anugerah Cipta Duli Pangeran Muda Mahkota 2021. Jadi kita akan pada pagi ini bersama narasumber kita untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan wawancara yang akan kita bawakan, iaitu dua narasumber kita pada hari ini. Jadi kita panggil ke studio ya. Bersama kita pada pagi ini iaitu Yang Mulia Dr. Hajah Roslina binti Haji Rosli, merupakan selaku pengerusi Jawatan Kuasa Sekretariat. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan sebelahnya pula tu. Itu Yang Mulia Pangeran Dr. Rafida binti Pangeran Haji Petra, iaitu selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Teknikal Majlis Anugerah Cipta Duli Pangeran Muda Mahkota 2021. Assalamualaikum Puan. Ya, selamat datang ya. Jadi kita akan mengetahui kita rasa beruntung ya pagi ini. Betul. Ya. Jadi kita akan mengetahui ya mengenai dengan Majlis Peresmian Anugerah Cipta Duli Pangeran Muda Mahkota 2021 ya. Jadi sebagai mukadimahnya, mungkin Dr. Hajah Roslina ya boleh menerangkan apakah di Anugerah Cipta Duli Pangeran Muda Mahkota 2021 dan apakah erti cipta itu sendiri. Okey. Ya. Terima kasih. Ya. So Anugerah Cipta ni pertandingan Anugerah Cipta Pangeran Muda Mahkota ini adalah pertandingan inovasi dan mereka bentuk. So seperti tadi maklum, cipta ni dalam bahasa Melayunya bererti membuat ataupun menghasilkan. Okey. So dalam konteks Anugerah Cipta Pangeran Muda Mahkota, cipta tu adalah akronim kepada Creative Innovative Product and Technological Advancement, CIPTA itu. Yang mana anugerah ini adalah di bawah naungan Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Paduka Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wadaulah yang juga Pro Chancellor University Technology Brunei. So Cipta 2021 ini adalah kali ke-9 yang dianjurkan sejak tahun 2005. Yang mana penganjur utama ialah University Technology Brunei dan juga BLNG Brunei LNG Sendirian Berhad sebagai penaja utama pertandingan Anugerah Cipta ini. Ya, jadi sikit sebanyak mengenai dengan apakah dia Anugerah Cipta Duli Pangeran Muda Mahkota dan juga apakah erti cipta ini. Jadi di sini ada video yang akan kita paparkan, tapi sebelum itu, apakah antara objektif Anugerah Cipta Duli Pangeran Muda Mahkota? Okey, objektif Anugerah Cipta ini adalah untuk menggalakkan para minda yang bernas, di khalayak orang ramai dan juga penuntut-penuntut sekolah yang untuk dorang membuat mencipta inovasi-inovasi dan teknologi yang baru. Di samping itu Anugerah Cipta ini matlamatnya adalah untuk membuka peluang sebagai platform untuk para peserta menunjukkan diorang punya produk dan inovasi itu. Ya. Jadi kita akan menyaksikan ya video yang yang sedikit masa lagi kita akan menyaksikan video ini ya.
Baik, Auda kembali bersama kami di Rampai Pagi dan pada pagi ini kita bersama dalam segmen wawancara di mana kita akan memperkatakan mengenai dengan Majlis Perasmian Anugerah Cipta Duli Pengenalan Muda Mahkota 2021. Jadi bersama dengan dua orang tetamu kita iaitu narasumber kita Yang Mulia Dr. Hajah Roslina binti Haji Rosli merupakan selaku pengerusi Jawatankuasa Sekretariat maafkan saya itu bagi Majlis Anugerah Cipta Duli Pengenalan Muda Mahkota 2021 dan bersama dengan Yang Mulia Pangeran Dr. Rafidah binti Pangeran Haji Petra merupakan pengerusi bersama selaku pengerusi bersama Jawatankuasa Teknikal Majlis Anugerah Cipta Duli Pengenalan Muda Mahkota 2021. Baik, kembali bersama dengan tetamu kita Auda dan kembali bersama dengan Dr. Hajah Roslina. Kita ingin mengetahui apakah tema bagi Anugerah Cipta Duli Pengenalan Muda Mahkota 2021 ini. Okey. So tema Anugerah Cipta Duli Pengenalan Muda Mahkota 2021 ini ialah Innovations for Society 5.0 ataupun Melayunya inovasi untuk masyarakat 5.0. Itulah tadi confuse kan menyebut 5.0 lah yang tepatnya. Yes. Okey, baik. Okey, dan juga apakah yang dimaksudkan dengan tema inovasi untuk masyarakat 5.0 ini? Okey, so seperti yang kita sudah maklum, ramai orang maklum juga, kita masa ni di dalam era teknologi revolusi perindustrian 4.0 iaitu Industrial Revolution 4.0. So Industrial Revolution ini banyak melahirkan teknologi-teknologi baru yang mana the essence of Industrial Revolution ini ialah gabungan teknologi fizikal, digital dan juga biological, yang mana kebanyakannya ialah teknologi ICT, interconnectivity dan juga yang transformasi digital. So sebagai contoh teknologi baru ialah artificial intelligence, Internet of Things dan macam-macam lagi. Jadinya society 5.0 ni, masyarakat perpuluhan 5.0 ni ialah super smart society yang mana ia dapat mengeksploitasi teknologi-teknologi dari Industrial Revolution ini untuk kemudahan dan kepentingan kehidupan kita ni sebagai manusia dan sebagai satu masyarakat. Okey. So dalam arti kata yang lain, iaitu adalah gabungan dunia online atau di dalam talian dan juga dunia luar yang tu offline sebagai fizikalnya lah tu. Okey, itu dia antara yang telah pun kita ketahui tema inovasi untuk masyarakat ya. Dan juga di sini kita ingin bertanyakan kepada Yang Mulia Pangeran Dr. Rafidah ya. Bilakah penyertaan pertandingan Anugerah Cipta akan dibukakan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Penyertaan bagi pertandingan Anugerah Cipta 2021 akan mula dibukakan pada 2 hari bulan November 2020 iaitu pada hari Isnin, dan tarikh akhir menghantar borang penyertaan ialah pada 1 hari bulan Februari 2021 pada hari Isnin tidak lewat pada jam 4.30 petang. Okey. Jadi Pengeran Doktor, kita ingin mengetahui juga bilakah dan di manakah roadshow bagi pertandingan tersebut diadakan? Okey. Sehubungan dengan keadaan pandemik yang ada pada masa ini, siri Jerayawara bagi taklimat teknikal akan dijalankan secara di dalam talian iaitu online, dan siri Jerayawara tersebut akan berlangsung bermula pada awal bulan September tahun ini, dan jika sekiranya ada perubahan akan dimaklumkan kemudian. Jadi secara online lah Jerayawaranya akan dilakukan. Berapa kategori yang dipertandingkan dan apa antara kelayakan bagi mengikuti pertandingan Anugerah Cipta 2021 ini? Pertandingan Anugerah Cipta 2021 mengandungi 4 kategori tempatan, iaitu local categories, dan 2 kategori ASEAN, daripada negara ASEAN. Maklumat bagi kategori tempatan iaitu ia mengandungi kategori 1, 2, 3 dan pertandingan Smart Junior. Kategori 1 merangkumi ciptaan baru bagi produk, proses dan teknologi yang belum ada. Kategori 2 pengubahsuaian produk, proses
atau teknologi yang sedia ada, dan kategori 3 cantuman daripada kategori 1 dan 2. Manakala pertandingan Smart Junior pula ialah dari segi inovatif idea, bagi ciptaan baru dan juga pengubahsuaian produk, proses dan teknologi yang di dalam format laporan proposal, cadangan. Jadinya semua sekali kategori-kategori ini dibukakan kepada orang awam dan institusi-institusi pengajian tinggi di negara Brunei Darussalam. Lainnya saja kategori 3 dibukakan kepada penuntut-penuntut sekolah menengah atas dan pra-universiti atau bersamaan dengan tahun 10 hingga tahun 13. Pertandingan Smart Junior pula dibukakan kepada penuntut-penuntut di menengah bawah, iaitu bersamaan dengan tahun 7 hingga tahun 9. Manakala kategori ASEAN pula ada 2 subkategori di sana. Kita ni ada ciptaan dan inovasi baru yang merangkumi ciptaan baru dan pengubahsuaian produk, proses dan teknologi yang sedia ada. Dan kategori yang kedua di bawah ASEAN, kategori itu pencipta muda, merangkumi ciptaan baru dan pengubahsuaian produk, proses dan teknologi, sama juga. Lainnya saja kategori bagi ciptaan dan inovasi baru under ASEAN tadi itu ia dibukakan kepada orang awam sama dengan kategori 1 dan 2 dan institusi-institusi pengajian tinggi. Kalau pencipta muda under kategori ASEAN, ia dibukakan kepada penuntut-penuntut sekolah menengah atas dan pra-universiti atau bersamaan dengan umur dari 15 ke 18 tahun. Okey. Dan mungkin pengarah doktor juga dapat menjelaskan, yang namanya pertandingan kan. Jadi mungkin di luar sana ingin mengetahui apakah hadiah bagi pertandingan ini, mungkin dapat dijelaskan, silakan. Bagi kategori tempatan 1 dan 2 dan kategori ASEAN ciptaan dan inovasi baru, pemenang-pemenang akan dapat memenangi hadiah-hadiah seperti berikut. Tempat pertama RM6,000 Brunei bersama piala dan sijil. Tempat kedua RM4,000 Brunei bersama piala dan sijil. Tempat ketiga RM2,000 Brunei bersama piala dan sijil. Dan 2 sagu hati di sana berjumlah RM500 Brunei bersama sijil. Bagi kategori tempatan 3 dan kategori ASEAN pencipta muda, pemenang-pemenang boleh meraih bagi tempat pertama iaitu RM3,000 Brunei bersama piala dan sijil. Tempat kedua RM2,000 Brunei bersama piala dan sijil. Tempat ketiga RM1,000 Brunei bersama piala dan sijil, dan 2 sagu hati berjumlah RM250 Brunei dan sijil. Bagi kategori Smart Junior pula, yang kanak-kanak, pemenang-pemenang boleh memenangi wang yang berjumlah bagi pemenang pertama RM1,000 Brunei bersama piala dan sijil. Tempat kedua RM800 Brunei bersama piala dan sijil. Tempat ketiga RM500 Brunei bersama piala dan sijil, dan 2 sagu hati berjumlah RM200 Brunei piala dan sijil. Dan pemenang dari kategori 1 dan 2 tempatan akan layak bertanding dengan pemenang dari kategori ASEAN ciptaan dan inovasi baru untuk meraih anugerah khas Putra Mahkota untuk memenangi hadiah utama berupa RM8,000 Brunei bersama piala. Panjang listnya. Itu antara hadiah yang dapat dimenangi bagi anugerah Cipta 2021. Proses penilaian dijalankan dan apakah antara ciri-ciri yang diambil kira sewaktu proses penilaian? Terima kasih. Proses penilaian ada 2 peringkat. Peringkat pertama iaitu penilaian awal ataupun preliminary assessment. Pada masa ini, pada peringkat ini, peserta-peserta dikehendaki untuk menghantar dokumen-dokumen seperti
entry form, borang pendaftaran, atau yang kedua laporan cadangan atau proposal form, salinan-salinan kad pengenalan dan pasport dan bukti pembayaran. Jadinya sewaktu penilaian awal, peringkat pertama, semua penyertaan akan menjalani prakelayakan. Jadinya di sana mereka akan ditapis dan akan di senarai pendek atau shortlisted dan akan dimaklumkan kepada peserta-peserta. Selepas peringkat pertama dan peringkat kedua, iaitu final assessment atau penilaian akhir, peserta-peserta dikehendaki untuk menghantar laporan penuh pada 26 Jun 2021. Kemudian selepas itu pada bulan Julai akan dibuat minggu penghakiman di mana peserta-peserta dikehendaki untuk membentangkan projek-projek mereka dan mempamerkan produk prototype mereka di depan penghakiman. Kriterianya untuk kategori tempatan 1, 2, 3 dan kategori ASEAN yang tadi ciptaan dan inovasi baru dan pencipta muda adalah di dalam novelty dan kreativiti, penggunaan produk bersangkut paut dengan tema, reka bentuk dalam sosial, berekonomi dan mampan, iaitu sustainability, dan juga berdasarkan kepada laporan dan pembentangan projek. Bagi pertandingan Smart Junior pula, kriterianya ialah berasaskan kepada novelty dan kreativiti, reka bentuk yang bersol sosial dan berekonomi, bersangkut paut dengan tema dan juga berdasarkan kepada poster, laporan dan pembentangan projek. Akhir sekali, ingin disampaikan dari pihak penganjur, kedua-dua kategori dari ASEAN, format pertandingannya pada tahun ini ia adalah secara dalam talian disebabkan oleh pandemik yang ada berlaku pada masa ini, dan peserta-peserta dari negara ASEAN tidak diperlukan untuk datang ke Brunei semasa penghakiman dijalankan. Okey. Itu di antaranya. Dan kita beralih kepada Dr. Hajar Roslina, ya. Apakah antara harapan pihak penganjur bagi peserta-peserta untuk anugerah Cipta 2021 kali ini? Baik. Seperti di dalam Majlis Pelancaran Cipta yang baru ini hari Rabu lepas, Menteri Pendidikan ada menyebut that kita masa ni ada dalam new normal because of the pandemic ini. So jadinya pihak penganjur percaya banyak idea-idea ataupun kreativiti yang bernasah datang daripada orang ramai. Pasal tadi masa ni, pasal because of the pandemic ini, ya banyak bukan menyulitkan atau menyukarkan kehidupan tani kan sebagai masyarakat. So jadinya banyak kami pasti banyak idea-idea dari para peserta untuk membuat teknologi-teknologi yang memudahkan memudahkan kehidupan kita ni. So di samping itu juga kami berharap akan dapat dari sana akan dapat masih lagi mencungkil bakat-bakat bakat-bakat inovasi dan kreativiti di negara kita ni, terutama sekali anak-anak muda dan penuntut-penuntut sekolah. Dan diharapkan juga penyertaan tahun ini because of the pandemic ini ia akan lebih memberangsangkan pasal ramai orang banyak idenya. Kalau wani ni macam mana kan. So kami berharap because of this pandemic ini, walaupun ia tani sesuatu yang tidak baik, tapi dari itu tani dapat melahirkan benda baik kan, inovasi-inovasi. So dari itu diharapkan banyak penyertaan dari orang ramai, para penuntut sekolah dan juga dari peserta-peserta dari negara-negara ASEAN. Jadi bila tarikh tutup untuk penyertaan? 1 hari bulan Februari 2021, hari Isnin. 2021? Yes.
tahun. 6 bulan dari sekarang. Okay. Pembukaannya sebetulnya seperti yang doktor katakan tadi. Ya, ada semua. Silakan. Pembukaannya 2 hari bulan November 2020. Jadi ada 3 bulan pada 2 hari bulan November ini. Jadi masih hari Isnin juga. Ya, ada masa. Memang bulan November 2 November ini dan juga tarikh tutupnya pada tahun hadapan 2021 Februari. Jadi ini bagi audien seperti yang tadi Dr. Hajah Roslina katakan, dengan adanya berlakunya pandemik COVID-19 ini pastinya banyak idea-idea yang bernas yang boleh kita perolehi kerana kita ni dalam norma baru. Ialah siapa tahu kan ciptaan-ciptaan mereka. Jadi di sini Dr. Hajah mungkin siapakah yang boleh dihubungi dan juga untuk mengetahui maklumat lanjut. Okey. So pada orang ramai yang berminat bolehlah melayari laman Sesawang Anugerah Cipta 2021 at www.utb.edu.bn/cipta. Okey, dan juga bagi mereka yang mahu maklumat lanjut, if they really interested, diorang boleh menghubungi Jawatan Kuasa Sekretariat melalui email cipta@utb.edu.bn. Di samping itu juga kami ada menggunakan social media platform iaitu Facebook, Twitter dan Instagram untuk for us to disseminate all these informations, the latest informations apa macam tu. So itu bolehlah pasal ramai masa ni banyak ada Twitter, ada IG kan. So diorang boleh mencek Facebook, Twitter dan Instagram account ni under Cipta UTB. Ya. Jadi klik saja Cipta memang keluarlah. Yes. Jadi mungkin pengeran doktor ada kata-kata saranan sebelum mengakhiri. Saranannya maybe our target this year would be kanak-kanak kita ni, the young generations especially. Kami berpendapat the young generations ni yang akan menguatkan negara kita ni nanti ya. Jadinya dengan adanya competition macam ni, keluarkan bakat-bakat itu. We believe that you have the bakat. Tentunya ya. Kerana anak-anak kita ni ketika ni diorang lebih advance kadang-kadang dia berfikir. Cuma hanya lagi di mana diorang akan meluahkan bakat berkenaan. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita iaitu Yang Mulia Dr. Hajah Roslina binti Haji Rosli, iaitu selaku pengerusi Jawatan Kuasa Sekretariat Majlis Anugerah Cipta Duli Pengeran Muda Mahkota 2021 dan juga Pengeran Dr. Rabidah binti Haji Petra, iaitu selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Teknikal Majlis Anugerah Cipta Duli Pengeran Muda Mahkota 2021. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.